Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Welcome back to my share puaka. Sebelum tu guys, macam biasa, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan kalau korang ada share cerita aku dekat social media, TikTok, Instagram, YouTube, penat nak buat YouTube ni. Apa lagi? Macam-macam lah. Kalau korang share cerita aku dekat mana-mana, jangan lupa hashtag kita Tim Puaka. Dan jangan lupa juga tag aku dekat aku Iqmal Hanif. Lagi satu geng, jangan lupa juga untuk di follow aku punya social media dekat bawah ni. Geng topik malam ni lain macam geng. Korang nak tak hidup selamanya? Hidup selamanya tak mati. Walau apa pun jadi, korang takkan mati. Korang nak tak? Sampai kiamat, mak ayah korang dah tak ada, kau seorang je hidup. Orang semua dah jadi zombie sebab cucuk vaksin, kau seorang je hidup. Kau nak tak? Aku tak sure lah korang pernah dengar ke tak pasal Fountain of Youth ni. Fountain of Youth ni dulu pernah keluar dekat cerita apa yang lanun-lanun tu, Pirate of Caribbean. Alah yang cerita Jack Sparrow tu. Cerita tu di mana ada dalam salah satu movie Jack Sparrow ni, diorang mencari Fountain of Youth ataupun orang cakap air hayat. Dalam movie tu, Jack Sparrow kena cari air hayat ni supaya kapten dia yang jahat, Blackbeard, dapat hidup selama-lamanya. Nampak sangat macam kaki movie, betul tak? Tapi persoalan dia dekat sini, betul ke air tu wujud ataupun hanya cerita semata-mata? Benda ni sebenarnya gosip. Orang cakap bukan fitnah geng, bukan fitnah, dia macam gosip. Tak tahu betul ataupun salah. Tapi kalau korang nak tahu, cerita Pirate of Caribbean tu sebenarnya berdasarkan sebuah cerita pada zaman dulu kala. Benda tu dikatakan pernah terjadi kepada salah seorang orang Islam. Dan Mak Saleh ni dia pandai. Dia kaji, dia ambil, dia buat cerita lanun. Orang Islam tak buat pula cerita macam tu. Buat cerita rempit. Langgar bahu dekat library, buku jatuh, kahwin. Megah holding. Mengarut. Tapi macam aku cakap tadi, cerita lanun ni diadaptasikan daripada kisah benar. Dan benda ni telah pun berlaku kepada seorang insan yang bernama Khidr. So guys, cerita dia begini. Dulu ada seorang raja. Memang raja ni terkenal gila lah. Kalau aku sebut memang korang kenal. Nama raja ni adalah Raja Zulkarnain. Ataupun Mak Saleh, orang putih, mata-mata biru tu semua, dia orang panggil Alexander the Great. Di mana Raja Alexander the Great ataupun Zulkarnain ni merupakan seorang raja yang warak, yang memang beramal soleh pada Tuhan. Dan juga ada satu kelebihan. Kelebihan dia boleh bercakap dengan malaikat. Tapi tak semua malaikat dia boleh cakap. Dia boleh borak dengan malaikat apa nama dia? Malaikat Rafail. Dan macam yang kita tahu, memang Raja Zulkarnain ni merupakan salah seorang raja agama Islam yang paling power pada zaman tu. Ada satu hari lah geng, ni dia tengah lepak sandar dekat kursi bersama dengan malaikat Rafail tadi. Tiba-tiba Raja Zulkarnain ni borak. Malaikat Rafail, better nak tanyalah. Ini ayat akulah. Tapi dia punya keadaan macam tu lah. Malaikat Rafail, better nak tanya agak-agak bagaimana malaikat-malaikat beribadat kepada Tuhan. Malaikat Rafail pun menjawab, ibadat yang dilakukan oleh malaikat memang tak sama dengan yang manusia buat. Di mana semua malaikat dekat atas tu berdiri beribadat kepada Allah, tak duduk pun. Macam dia nak cakap yang malaikat ke atas tu dia beribadat
tak rehat 24 jam. Dan Raja Zulkarnain ni pun dengar lah. Oh, begitu ya malaikat Rafail. Apa kata kalau kamu panjangkan nyawa beta, sebab beta nak beribadat sama-sama dengan tahap malaikat. Rafail tadi pun tanya, betul kau nak panjang umur ni? Kau dah serius? Engkau yakin? Raja Zulkarnain pun cakap, ya benar, aku yakin. Panjangkan umur aku. Aku nak beribadat segera. Malaikat Rafail ni pun dia buka cerita bahawa Allah Subhanahu Taala ni mempunyai sebuah mata air, dan mata air tersebut dikenali sebagai Ainul Hayat. Barang siapa yang minum air Ainul Hayat tu akan dipanjangkan umur sampai kiamat, sama tahap dengan malaikat. Sehinggalah dia sendiri yang minta nak mati, baru dia mati. Raja Zulkarnain dengar benda tu, dia pun rasa macam curiga lah. Oh, ada wujud benda macam tu ya. Malaikat Rafail, di mana terletaknya Ainul Hayat ni? Malaikat Rafail ni pun jawab, aku tak tahu. Tapi malaikat-malaikat ke atas tu pernah katakan sesuatu. Macam tengah borak-borak gosip-gosip lah. Di mana tempat terletak Ainul Hayat ni ialah berada di sebuah tempat di lembah ataupun kaki bukit. Dekat kawasan tu dipenuhi dengan awan. Dan tempat tu juga tidak pernah didatangi ataupun dijejak oleh manusia ataupun jin. Senang cakap, sebarang makhluk tak pernah jejak tempat tu. Lain macam kan? Esoknya dia kumpulkan ulama'-ulama'. Dia cakap, ulama', hari ni kita nak cari air Ainul Hayat. Ulama' ni macam pelik, macam fikir, raja aku tak betul ke? Air Ainul Hayat, air apa tu? Aku tahu air sirap Bandung Saksi, air cincau, tahulah. Ainul Hayat tak pernah dengar. Lalu Raja Zulkarnain pun dia menceritakan serba sikit apa tu air Ainul Hayat. Tapi dia cerita sikit lah, dia tak ceritakan secara detail, mengatakan bahawa air tu boleh membuatkan orang panjang umur. Sebab risau, kalau ulama'-ulama' dan orang lain tahu, nanti jadi mudarat, nanti semua orang panjang umur. Dah satu hal pula. So lepas ceritakan ulama'-ulama' ni, diorang still bela-bela ayam. Still macam, tak betul raja aku ni, mengarut-ngarut je lah kau ni. Tapi Raja Zulkarnain tak give up. Dia buat apa? Dia kumpulkan bala-bala tentera dia nak pergi cari air Ainul Hayat ni kat mana. Dan mereka yang pergi cari air ni semua tak tahu kenapa raja ni nak sangat cari air ni. Padahal kat istana banyak je air cincau, sirap, air soya. Kenapa tak minum? Kenapa nak cari air Ainul Hayat ni? Dan di kalangan rombongan tersebut ada juga para alim ulama'. Salah seorang daripada alim ulama' tersebut adalah Khidir. So Raja Zulkarnain ni dia pusing dunia babe. Dia pergi cari air hayat ni dekat mana. Dia bukan pusing dunia ni 2-3 hari geng. Dia pusing dunia selama 12 tahun. 12 tahun. Dia pergi kat semua pelosok bumi geng. Dekat Gunung Ganang, lembah pantai, padang pasir, Alu Gajah Melaka, Air Keruh, Negeri Seremban. Macam-macam semua tempat dia pergi tapi tak jumpa mana air hayat tersebut. Tapi berkat kesabaran Raja Zulkarnain ni, Allah bagi petunjuk, Allah bagi izin untuk Raja Zulkarnain dan rombongan dia sampai dekat satu tempat yang awan je. Memang tempat yang sama malaikat Rafail cakap tadi. Dan bila dekat kawasan tu, Raja Zulkarnain ni nampak yang ada macam satu turun bukit. Dan bawah turunan bukit tu memang nampak awan je. Time tu Raja Zulkarnain nak turun lah. Tapi tentera kat belakang tahan, cakap, bro, let bro. Engkau kalau pergi jatuh, lu mati babe. Kau sabar babe. Biar kita suruh orang-orang kita pergi. Kau lepak sini. Tapi Raja Zulkarnain ni, dia berkeras nak pergi. Ialah sebab dia seorang dia tahu air apa dekat bawah tu. Dan dia fikir-fikir, okeylah macam ni lah. Aku suruh salah seorang alim ulama' untuk pergi. Tapi aku tak cakap kena buat apa. Suruh cari air tu je. So Raja Zulkarnain tadi pun panggil. Alim sini, ulama' sini. Keluar salah seorang, nama dia Khidir. So Raja Zulkarnain pun cakap, Khidir, macam ni geng. Turun bawah bukit, nanti akan nampak air. Kau carilah, adalah bawah bukit celah-celah pokok ke apa. Kalau jumpa, naik atas bagi tahu aku. So Khidir pun lepas terima arahan daripada Raja Zulkarnain ni, dia pun angguklah. Baik, nanti saya pergi cari. Dia pun turunlah dekat bukit tu. Dan bila sampai dekat kaki bukit, dia nampak ada satu mata air. Mata air ni contoh tanah, dan air keluar daripada tanah. Memancar-mancar babe. Tapi air yang memancar tu warna seakan susu. Khidir yang nampak benda tu terkejut.
ni air apa yang warna putih-putih keluar ni? Apa ni? Tapi dia fikir sebab dah jalan jauh, member tu dahaga. So dia pun pergi dekat mata air tu, dia melutut, dia tadah tangan ambil air, dia minum. Lepas settle minum, dia ambil wuduk dan dia solat dekat sebelah mata air tersebut. Settle solat semua, dia pun terus naik nak pergi jumpa raja, cakap dah jumpa air dekat bawah. Dia daki. Bila sampai dekat raja tu, dia cakap lah, tuanku, saya dah jumpa air kat bawah. Macam mana nak buat kira ni? Tapi time tu, Khidir ni tak bagi tahu yang dia dah minum air tersebut. Yelah kan raja marah. Member tu nak rasmikan air tu, tiba-tiba engkau yang rasmi dulu. So Raja Zulkarnain ni lepas tahu benda tu, dia excited. Weh, serius lah kau dah jumpa. Jom kita turun kat bawah. Air tu kat bawah, jom. So Raja Zulkarnain dengan rombongan dia pun turun ke bawah. Dan bila sampai ke kaki bukit, air tersebut hilang. Kalau tadi Khidir turun, air mancut-mancut sampai akan jadi macam tasik. Tapi bila sampai bawah, kering kontang. Tak ada langsung rupa bentuk air. Walaupun raja dengan tentera dia yang ramai cuba selidik tempat tu, tak jumpa geng air. Sampaikan raja cakap, Zulkarnain kau tipu aku Kau tipu aku Zulkarnain? Tapi Zulkarnain cakap, betul, kat bawah tadi ada air. Dan dikatakan Khidir dalam cerita ni merupakan Nabi Khidir alaihi salam. Dan dikatakan juga bahawa Nabi Khidir alaihi salam ni masih hidup sampai sekarang, di mana beliau tak pernah tua dan beliau juga tak pernah mati. Dan maknanya dekat sini, cerita Pirates of Caribbean tu diadaptasikan daripada cerita Nabi Khidir. Kesahihan betul ataupun salah, wallahu alam. Tapi kalau betul lah wujudnya air Ainul Hayat tu dan kita berjaya jumpa air tersebut, kau rasa Datuk Vida buat bisnes tak? Gurau. Tapi kau bayangkan kalau betul lah benda tu wujud. Sebab sekarang pun dikatakan dunia ni kita baru explore 20%. Sikit sangat. Maksudnya ada banyak lagi benda-benda dekat luar sana. So that's all lah sharing untuk malam ni. Thank you sebab stay tune. Thank you sebab tengok video aku. Terlekat air liu sendiri. Thank you sebab stay tune. Thank you sebab tonton video aku sampai habis. Jangan biarkan hidup anda menjadi tanda tanya. Teruskan mencari pusaka misteri. Ciao.